Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar? Didoakan ibu ayah para hadirin dalam keadaan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak bincang satu topik, mencari keberkatan ke akhir hayat. Kita semua ada umur. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita umur. Ada yang umurnya 60 tahun sampai umur 60 tahun, ada yang sampai umur 70 tahun. Jadi Nabi SAW pesan kepada kita, umur umat ini ma baina sittina wa sab'in, di antara 60 ke 70. Itu standard umur yang Nabi SAW sebut. Tapi ada juga di antara kita yang Tuhan lanjutkan umur mereka lebih 70 tahun, ada yang sampai 80 tahun. Tapi kita bukan nak bincang umur panjang, umur pendek. Kita nak bincang macam mana kita nak buat pengisian di hujung usia ni, supaya sampai akhir hayat keberkatan itu kekal. Kita harus faham maksud keberkatan umur. Keberkatan itu dalam arti kata kebaikan, limpah kurnia Tuhan yang berlanjutan. Itu barakah. Barakah bermakna aziyadatul khair wal manfaah. Keberkatan itu adalah bertambahnya kebaikan dan juga bertambahnya manfaat. Jadi apa guna umur saya panjang kalau saya tidak mampu untuk memberi keberkatan? Apa guna umur saya panjang kalau saya tak dapat memberi manfaat? Apa guna umur saya panjang kalau saya tidak mempersiapkan diri saya untuk buat kebaikan? Jadi umur ini adalah pemberian Tuhan. Dalam bahasa yang lebih cantik adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Umur yang Allah berikan itu adalah merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh demikian, setiap pemberian ini mesti kita hargai, mesti kita manfaatkan. Mana mungkin usia itu dibiarkan begitu saja? Sebab ada di antara kita, bila sudah pencen, dia kata, Ustaz, saya dah habis dah, saya punya kerja. Ya, saya dah bekerja 60 tahun, I'm tired Ustaz, I'm retired now. Sekarang saya nak duduk rumah, nak rehat, nak main dengan cucu, nak berkebun. So ada orang yang difikir begitu. Cuba kita lihat apa yang Nabi SAW buat. Baginda Rasulullah SAW sampai akhir usia, baginda bekerja untuk umat. Baginda buat sebaik mungkin, semaksimum mungkin. Nabi SAW memberi manfaat kepada orang yang ada keliling Nabi SAW. Daripada umur 40 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul, sampailah umur 63 tahun. 23 tahun itu baginda manfaatkan semaksimum mungkin. Kita boleh kira banyak mana Nabi makan, banyak mana Nabi tidur, banyak mana Nabi beristirahat. Tak ada. Nabi SAW sampai ke akhir hayat baginda manfaatkan umur. Itulah contoh yang terbaik. Sebab baginda Rasulullah SAW tidak mahu ada masa yang terluang, ada masa yang terbiar begitu saja. Sebab masa itu adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita mesti ingat, ada di antara kita yang memaksimumkan manfaat masa, ada di antara kita mensia-siakan masa. Bila di akhirat besok, dia akan menyesal. Sebab dalam surah Wal Asr Allah beritahu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wal Asr innal insana lafi khusr. Demi masa, manusia dalam kerugian. Kerugian ini Quran sebut ada 3 kategori. Al-khusr, khasin ra, khasara. Pertama sekali, khusr, khasin ra, rugi. Ada khasara, khasin alif ra, khasara. Ada lagi khusran, khasin ra alif nun. 3 bentuk kerugian Tuhan sebut. Kita mesti tahu, saya ni masuk dalam kategori mana ya? Rugi yang mutlak, atau memang suka merugikan diri, atau duduk dalam kawah kerugian? Jadi Allah Subhanahu wa taala mahukan kita tak rugi. Jadi untuk tak rugi, dalam surah Al-Insyirah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah ayat yang ke-7, fa idza faraghta fansab. Iaitu apabila engkau telah selesai melakukan sesuatu urusan yang berikut itu buatlah dengan sebaik-baiknya. Maksudnya saya sudah pencen, selepas pencen ada di situ seruan untuk saya komplitkan baki umur saya sebelum saya bertemu dengan ajal.
Jadi cantik kan Islam meletakkan manfaat itu, sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seusia baginda, walaupun setelah menjangkau 50 60, baginda tetap memberi manfaat. Jadi kita lihat apa yang saya boleh buat. Pertama sekali, saya boleh isi masa saya dengan amal-amal kebajikan. Itu semua orang tahu. Ustaz, saya dah pencen, saya nak pergi masjid, saya nak baca Quran, saya nak iktikaf, saya nak buat amal-amal jariah. Yang itu semua standard, semua orang akan buat. Tapi saya boleh atau tidak mengasingkan diri saya daripada masyarakat, daripada buat benda-benda yang bermanfaat. Contohnya, walaupun saya sudah pencen, saya masih lagi boleh menjadi salah seorang yang terlibat dalam kerja-kerja NGO, kerja-kerja kebajikan. Saya boleh terlibat dalam aktiviti masjid, aktiviti surau, dan saya juga boleh manfaatkan sebahagian rezeki yang Tuhan berikan dalam bentuk wang ringgit untuk berwakaf dan juga buat amal-amal kebajikan. Jadi masih lagi saya berpeluang untuk manfaatkan umur saya, saki baki harta saya, pendapatan saya, kudrat saya. Hisham Al-Talib, seorang pemikir Islam daripada Triple IT, beliau ada tulis sebuah buku namanya Panduan Bagi Petugas Islam. Dalam buku ni beliau ada banyak mengulas bagaimana nak menjadi seorang Muslim yang hebat, menjadi seorang warga yang hebat. Di antara perkara yang beliau sebut sampai sekarang saya ingat ialah seorang Muslim yang hebat itu bukan sekadar dia duduk atas sejadah, baca Quran, pegang tasbih tanpa mengendahkan apa yang berlaku di persekitaran dia. Jadi seorang Muslim yang hebat bukan sekadar duduk atas sejadah, bukan sekadar membaca Quran, bukan sekadar pegang tasbih, bukan sekadar berzikir, tetapi dia mesti memberi manfaat kepada mereka yang bersekitaran dia. Dia mesti seorang yang celik mata, seorang celik hati, melihat keperluan-keperluan yang ada supaya dia boleh terlibat sama. Sebab umur ini sangat penting, kudrat ini sangat penting, dan juga tempoh masa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan itu sangat-sangat mustahak. Oleh yang demikian, bila kita nak mengasingkan diri, dalam erti kata saya nak beruzlah sebab saya dah penat bekerja, adalah suatu stigma yang perlu kita buang jauh-jauh. Maksud kita mesti sampai akhir usia kita kena bekerja. Bekerja walaupun bukan bekerja bermajikan, tapi bekerja dalam erti kata kita menjadi sebahagian daripada masyarakat. Sebab itu, ibu ayah yang saya kasih sekalian, saudara dan saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 112, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat 'alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Bani Israel ini, Tuhan hina mereka. Tuhan jadikan mereka makhluk yang tidak pandai bersyukur, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan mereka daripada keberkatan, sebab mereka hanya melihat dunia tanpa melihat hubungan mereka dengan Allah dan hubungan mereka sesama manusia. Sebab ada kan di antara kita, dia kata aku dengan Allah, aku nak bekerja, aku nak beribadat, aku nak beriktikaf, aku nak banyak masa untuk Allah, sebab masa muda dulu, masa saya kerja dulu banyak benda yang tertinggal. Jadi Allah Ta'ala beritahu hablim minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita ni dengan Allah dan hubungan kita sesama manusia. Jangan hanya ingat kita ni akan dapat keberkatan bila kita jaga hubungan dengan Allah semata-mata, tapi dengan hubungan sesama manusia kita tak jaga. Kita kena ingat hubungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sempurna selagi mana saya tak jaga hubungan sesama manusia. Jadi bila kata hubungan sesama manusia, saya mestilah turun ke padang. Saya mesti turun ke padang. Saya lihat apa yang masyarakat perlukan daripada saya. Saudara ingat bahawa beruntunglah ataupun sayogialah bagi mereka yang Tuhan sibukkan dengan kerja-kerja kebaikan. Saya kadang-kadang fikir jadi seorang pendakwah ni letih berceramah, bagi tazkirah, mentadbir, mengurus, jaga masjid. Memang letih. Letih itu sangat letih. Tetapi bila saya duduk, saya fikir balik, saya bersyukur kerana Tuhan manfaatkan kudrat saya, manfaatkan kedudukan saya untuk saya berkhidmat, untuk saya buat kerja-kerja baik. Jadi alangkah beruntungnya seseorang itu apabila dia disibukkan dengan perkara-perkara baik. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah manfaatkan umur kita ni, kudrat kita ni, sebahagian hidup kita ni untuk memberi manfaat kepada manusia. Sebab itu Pak Hamka ada sebut
adalah tidak baik ataupun menjelekkan bagi seseorang yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Jadi kita nak beristirahat apa? Kita harus lelah dalam buat kebaikan sesama manusia. Kita harus ingat saudara dan saudari, bila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa itu sangat mustahak, dan Allah Taala beritahu illal ladina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Maksudnya kerugian itu akan terkecuali bagi mereka yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Beriman, semua kita beriman. Alhamdulillah beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Tapi hasil mahsul daripada beriman itu mesti menatijakan amal soleh. Amal soleh ini dalam takrif yang luasnya adalah semua kebaikan yang kita lakukan termasuk amal soleh. Saya alihkan batu, saya alihkan tiang, saya alihkan kayu yang menghalang lalu lintas, juga amal soleh. Saya senyum kepada sahabat saya, juga amal soleh. Saya tanya kabar, amal soleh. Apatah lagi kalau saya terlibat sama dalam membantu dan membangunkan ummah. Kerana dalam suasana masyarakat madani ini adalah masyarakat yang benar-benar cakna antara satu sama lain. Mempedulikan antara satu sama lain. Jadi amal soleh ini tidak sekadar duduk atas jadah ataupun berzikir semata-mata. Amal soleh itu adalah juga bawa kepada kebaikan bersama yang melibatkan semua skop kehidupan kita. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Semua ini mustahak untuk saya tidak rugi di hujung usia. Kita tengok balik macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manfaatkan umur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjaga umat, dengan menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga buat amal-amal soleh sampai akhir hayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkesempatan untuk beristirahat, sentiasa memikirkan nasib umat, sentiasa memikirkan apa akan berlaku pada umat. Sebagai seorang muslim yang berjaya, kita harus sentiasa berfikir, fikir untuk diri, fikir untuk ahli keluarga, fikir untuk masyarakat. Pencen itu bukanlah satu lesen atau tiket untuk saya beristirahat. Jangan pernah ada istilah istirahat. Ayuh, bangun. Tinggalkan tempat tidur yang enak. Tinggalkan cushion yang empuk. Dalam suasana pencen ini, bukan itu yang kita nak cari. Saya tahu, nak rehat. Tapi rehat itu mengikut kadar yang diperlukan. Bagi saya, untuk kekal sihat, ini salah satu tip yang mustahak juga. Untuk mengekalkan terus sihat, kita jangan banyak rehat. Brain kita, otak kita sentiasa kena bekerja. Kena ada pembacaan, kena ada keterlibatan. Sibuk dengan sana, sibuk sini, sibuk dengan masjid, sibuk dengan surau, sibuk dengan NGO, sibuk dengan jawatan kuasa kebajikan. Jadi semua ini akan menjadikan kita lebih sihat. Kalau kita duduk saja, kita pernah menjawat jawatan, kita duduk saja, macam-macam kita fikir. Dalam kepala kita macam-macam akan mencengkam dan juga menjadikan kita orang yang tidak produktif. Tidak produktif. Sebab itu orang kata semakin tua semakin berisi. Semakin tua semakin banyak wisdom dia. Jadi kongsikan kepakaran, kongsikan wisdom, kongsikan pengalaman dalam bentuk yang lebih luas dalam bersama dengan masyarakat. Sebab itu jangan ada di antara kita yang nak terus beristirahat sebelum kita mengenal lelah, kerana Allah Subhanahu wa taala beri kita umur yang panjang. Umur yang panjang itu adalah untuk kita manfaatkan semaksimum mungkin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mahu memberi manfaat kepada orang lain. Sayogialah bagi mereka yang sentiasa memberi manfaat kepada orang yang ada di sekitar, ataupun berkongsi manfaat kepada orang yang kepada masyarakat, supaya maksimumkan manfaat kita ni dalam bentuk amal soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati saki baki usia kita. Semoga ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah gembira dengan kita.
kerana kita telah memanfaatkan masa dan usia kesihatan yang Allah beri kepada kita. Selamat beramal, salah silap saya mohon jutaan kemaafan. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.